Bertemu kembali dalam cerita bersama saya, Cynthia Eng. Tidak mudah menyerah kalah biarpun bergelar OKU. Atlet Paralimpik Johor bagi sukan memanah Muhammad Sufian Jasmi pernah cuba mengusahakan baju terpakai sebelum ini tetapi tidak berjaya. Kini beliau berniaga biskut tetapi juga berdepan dengan kekangan ekonomi ekoran pandemik COVID-19 dan PKPP. Wakil Astro Awani Johor Siti Nur Akila Omar membawakan laporan tersebut tengah hari tadi. Akila, kita nak fahami terlebih dahulu situasi Sufian sendiri. Apa yang berlaku kepada beliau sehingga menjadi OKU dan mungkin Akila sendiri mengapa memilih membuat liputan ke atas Sufian? Sebenarnya saya memilih Muhammad Sufian ni kerana keistimewaan dia. Dia adalah OKU tetapi dia baru bergerak OKU 4 tahun. Maknanya dalam tempoh 4 tahun tu dia boleh bangkit, dia boleh usahakan pelbagai perniagaan yang pun tidak berjaya Cynthia. Sufian ni saya dimaklumkan bahawa dia menjadi OKU kerana terlibat dalam kemalangan pada tahun 2016. Di mana pada ketika itu dia menaiki motosikal dan bertemu dengan belakang lori. Jadi dalam tempoh 2 minggu dia ditempatkan di Hospital Sultan Aminah dan apabila doktor memberitahu bahawa dia lumpuh dan tidak akan boleh berjalan semula, dia mengambil sikap terbuka dan menerima keadaan dirinya baru. Tapi harus diingat Cynthia bahawa orang-orang yang macam Muhammad Sufian ini, orang kelainan upaya, mereka tidak akan ada semangat apabila tiada masyarakat luar yang support mereka. Macam Muhammad Sufian sendiri menceritakan kepada saya dengan lebih dalam bahawa sebenarnya untuk dia bangkit kembali menjalankan perniagaan, melihat contoh di sekelilingnya bahawa ada kawan-kawan daripada orang upaya sendiri yang berjaya, dia mengambil contoh itu untuk terus bangkit. Dia mengambil masa dalam tempoh 11 bulan. 11 bulan ni pada saya kebanyakan, pada saya yang pernah buat mobile dengan beberapa orang upaya yang lain, tempoh 11 bulan ni pada saya tempoh yang cukup singkat untuk mereka bangkit. Kerana bukan mudah untuk seorang yang bergelar normal, yang boleh berjalan, yang boleh ke mana-mana sahaja, tiba-tiba duduk di atas kerusi roda 24 jam. Kecuali tidurlah maksud saya, bila dia bergerak ke rumah, dia nak pergi toilet, dia nak pergi ke mana-mana, dia perlu berada di atas kerusi roda dia. Jadi semangat Muhammad Sufian ni membuatkan saya rasa saya perlu membuat laporan untuk memberi inspirasi kepada orang luar di sana, sama ada orang OKU ataupun orang normal. Seperti saya sendiri pun rasa terinspirasi dengan kecekalan Muhammad Sufian ini, Cynthia. Sebab dia tidak pernah menyatakan putus asa. Macam Cynthia pun cakap tadi, dia memang sebelum ni dia mengusahakan pakaian terpakai. Tetapi tidak berjaya. Selepas itu dia cuba mengusahakan membuat biskut. Membuat biskut dengan bantuan daripada ibunya. Dia mendapat sokongan daripada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim daripada segi kursus-kursus latihan, daripada segi membuat pemasaran, dia dapat sokongan daripada situ. Dan yayasan ini juga memberikan dia mesin dan juga ketuha, oven untuk dia memudahkan kerja-kerja dia. Dan apabila kita melihat tadi sendiri macam mana Sufian membuat kuih, membuat biskut ini, Sufian menggunakan 100% beberatnya dengan di atas kursi roda dia mencetak kuih, dia menguli, dia letakkan kuih dalam oven. Memang sesuatu yang boleh katakan memang memberikan semangat ataupun inspirasi kepada saya kira sesiapa sahaja yang boleh melihat semangat yang ditunjukkan oleh Muhammad Sufian ini. Dan apabila PKPP ini berlaku di Johor, Muhammad Sufian adalah insan yang terkesan juga dengan PKPP ini sejak. Kerana kalau boleh saya ceritakan, Muhammad Sufian ini pada awalnya pada bulan 10, pada bulan 9 dia berceburi bidang usahaan biskut. Bulan 10 dia mendapat jualan sebanyak 500 paket biskut dia terjual dengan keadaan macam gitu. Sebab ada rakan-rakan sekeliling yang membantu dia untuk menjualkan dia punya biskut. Jadi apabila 500 paket terjual, apabila PKPB, perusahaan dia memang terhenti kerana dia punya pembekal daripada Kulai tidak boleh datang merentas daerah untuk mengambil biskut-biskut jualannya. Pada ketika ini dia hanya membuat atau menjual burger. Burger itu dijual kepada pekerja-pekerja kilang yang berdekatan dengan lokasi kediaman dia. Walaupun dia tak dapat banyak jualan, sekitar 30 hingga 40 biji dalam masa sehari, tetapi dia berusaha untuk tidak
menyusahkan keluarga kerana perubatan yang perlu diambil oleh Muhammad Sufian ini agak tinggi. Yang mana dalam seminggu dia memerlukan dalam RM50 untuk kos perubatan dia sendiri, Cynthia. Okey, visual yang kami paparkan Akila di Kaca TV sekarang ni ialah visual Sufian membuat biskut di rumahnya di Johor, dan sudah jelas memang Sufian seorang yang berkemahuan tinggi, strong willpower, dan bukan seorang yang senang berputus asa. Dan mungkin tidak ramai golongan OKU yang mendapat peluang untuk menjadi usahawan. Ramai yang juga terpaksa menerima bantuan daripada kerajaan untuk meneruskan kehidupan. Bagaimana kita fahami aspirasi Sufian dan juga golongan OKU, kerana tak bermakna OKU tak bermakna tak boleh bekerja, ya. Contohnya Sufian, dia terpaksa guna kerusi roda, tetapi ada kebolehan lain. Namun mungkin peluang itu mungkin tidak ada, mungkin majikan tidak melihat peluang tersebut untuk diberikan kepada golongan OKU. Bagaimana? Adakah ada Sufian bercakap mengenai kekangan tersebut, kekangan yang terbatas kerana persepsi majikan itu sendiri? Betul, Cynthia. Sebenarnya Sufian ada kongsikan dia punya keluhan dia sebagai OKU, keluhan kawan-kawan dia sendiri. Macam mana majikan ni, mereka ada pekerja-pekerja tetapi tidak boleh menerima pekerja yang dalam kalangan OKU. Ada di kalangan mereka yang kaki lumpuh tetapi tangan masih boleh bergerak. Begitu juga dengan ada yang tangan tak ada sebelah tapi sebelah lagi boleh guna. Mereka ada kudrat mereka untuk membuat kerja, tetapi stigma untuk ambil orang OKU bekerja tu rendah. Macam tak ada kesedaran. Kalau ada pun kurang cakap. Macam apa yang Sufian kongsikan kepada saya, biarpun golongan OKU termasuk dia sendiri menerima bantuan JKM bulanan. Kalau yang bekerja RM400, tetapi mereka sebenarnya dalam lubuk hati mereka mahu bekerja, mahu seperti insan normal lain yang boleh ada simpanan, yang boleh ada kewangan sendiri, tidak mengharapkan belas kasihan orang lain, Cynthia. Dan Sufian ada berkongsi mengenai apa yang dikatakan dalam bajet ini ia adalah bagus. Jadi kita boleh ikuti apa kata Sufian untuk bajet 2021 ini. Alhamdulillah setakat ni saya rasa 50 tambah tu pun dah cukup berbaloi lah. Sebab kalau kita mengharap pada kerajaan pun tak tahu sampai bila kan. Jadi tak nak kena ada ubah jugalah hidup kan, nak kena berdikari. Cuma saya minta lah kalau kerajaan atau majikan-majikan yang ada kilang ke, ada kedai-kedai, terimalah pekerja OKU. Yang macam pekerja macam yang amputi kaki ke, yang hilang kaki kan, macam diorang perlukan kerja. Kalau macam yang untuk physical wheelchair ni, diorang boleh kerja sebagai operator ke akak call. Itu je lah saya minta supaya senanglah OKU masyarakat datang, biar masyarakat nampak. Orang terima, sekarang orang terima tu sekarang dah nampak. Tapi masih kurang. Masih lagi saya baca kat Facebook kan, baca komen-komen dengan kawan-kawan OKU semua banyak cerita pasal kerja. Kenapa majikan banyak tak nak terima pekerja OKU. Lagi-lagi yang duduk atas wheelchair, yang tak ada tangan sebelah ke, dia macam susah nak terima. Padahal dia orang masih banyak boleh buat kerja. Jadi itulah harapan Muhammad Sufian dan juga orang golongan-golongan OKU lain yang mana mereka berharap bahawa peluang majikan ataupun pemilik-pemilik syarikat boleh memberi mereka ruang atau walaupun tidak banyak tetapi sedikit untuk mereka merasai nikmat bekerja dan menyimpan kewangan sendiri. Bukan sekadar berniaga, sebab kebanyakannya yang saya temui sendiri, Cynthia, bukan sahaja Muhammad Sufian, ada beberapa lagi OKU yang sebelum ini saya pernah berbual. Kebanyakan mereka lebih selesa untuk bekerja sendiri, berniaga, kerana mereka rasakan bahawa jika mereka bekerja dengan fasiliti yang tidak mencukupi, dia akan menyusahkan orang-orang sekeliling. Sedangkan mereka mahu berdikari, tetapi fasiliti itu sendiri membuatkan mereka terasa diri mereka rasa rendah diri untuk meminta bantuan. Kerana sebenarnya orang OKU ni dia lebih suka berdikari, Cynthia, kalau betul cakap itu. Okey Akila, secara ringkas dalam masa seminit yang kita ada ni, apa pandangan Akila apabila menemubual individu seperti Sufian ini dalam beliau mencari kekuatan untuk terus cekal hati, terus rajin bekerja? Apa yang boleh kita pelajari daripada semangat beliau? Apa yang kalau secara peribadi sendiri, kalau macam saya memang rasa inspirasi lah sebab
dia yang duduk di atas kursi roda boleh menjalankan beberapa perniagaan dan tidak hanya bergantung kepada orang lain. Kita yang normal ataupun yang OKU boleh mencontohi dia. Macam saya sendiri rasa macam kagum bila nampak dia boleh menjual 500 biskut dalam sebulan. 500 paket. Macam saya yang normal pun tak boleh. Rasa sukar untuk saya membuat apa yang dia boleh buat. Kerana itu adalah semangat dia tinggi. Jadi saya rasa saya perlu mencontohi orang-orang seperti Muhammad Sufyan ini. Baik, terima kasih Akilah kerana membawakan cerita Muhammad Sufyan Jasmi di Johor. Akilah Omar, beliau merupakan wakil Astro Awani Johor. Baik, sekian sahaja cerita untuk hari ini dan segala perkembangan dan laporan terkini anda boleh ambil terus ke astroawani.com untuk kita bawakan semua laporan terkini ataupun anda boleh memuat turun aplikasi Astro Awani. Dan sekian sahaja cerita untuk hari ini. Saya Cynthia Eng. Salam hormat.